sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad dengan pelbagai berita menarik, berita tumpuan di astroawani.com dan pastinya tumpuan masih lagi berada pada perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara dan kita juga ingin bercakap tentang beberapa isu-isu politik yang semakin rancak kita lihat di tanah air kita. Tapi kita mulakan dengan kes-kes positif COVID-19 yang seperti biasa diumumkan setiap hari dan semalam kita mencatatkan 10 kes baharu dan 140 yang pulih dan tiada kematian yang direkodkan. Umum Kementerian Kesihatan semalam 10 kes baharu melibatkan penularan dalam negara setakat semalam dan 3 kes berkenaan adalah bukan warga negara dan 7 kes adalah dalam kalangan warga negara Malaysia. Manakala tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dilaporkan. Kata Ketua Pengarah Kesihatan, bagi 3 kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara, ia melibatkan masing-masing 1 kes melibatkan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 di Kuala Lumpur, 1 kes di Akademi Immigration Malaysia Port Dickson di mana kes ini merupakan orang kena tahan yang dipindahkan ke sana daripada depo Bukit Jalil dan 1 kes saringan pra pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah dan 7 kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia pula melibatkan 5 kes di Selangor dan masing-masing 1 kes di Sarawak serta di Sabah. Untuk perinciannya kita dengarkan apa yang dijelaskan semalam. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia ada 7 kes adalah seperti berikut. Di Selangor ada 5 kes iaitu 4 kes kluster warga emas Kuala Selangor iaitu kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 8,490. Kluster ini akan diperincikan di bawah. Satu lagi ialah kes saringan pusat Tafiz. Dan di Sarawak ada 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 8,453. Beliau juga merupakan ahli keluarga kepada kes 8,453. Di Sabah ada 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 8,403 iaitu kes kematian ke-120. Ya, sementara itu satu lagi kluster dikenal pasti yang mana menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, kes kluster COVID-19 melibatkan kes kematian ke-120 iaitu kes ke-8,403 di Sabah. Katanya kes pertama kluster itu merupakan seorang warga emas yang meninggal dunia di rumah pada 12 Jun lalu akibat komplikasi sakit jantung dan bila dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth telah dilakukan saringan COVID-19 dan didapati positif dan sebelum ini beliau si mati telah mendapat rawatan untuk penyakit jantung di Hospital Queen Elizabeth II dan justeru aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan dan mendapati 2 kaki tangan wad positif COVID-19. 63 individu termasuk 21 anggota kesihatan, 2 pesakit, 40 ahli keluarga dan rakan telah dikenal pasti serta disaring. Langkah pencegahan seperti proses nyah kuman dan nyah cemar telah dijalankan di semua tempat yang dikenal pasti terdedah termasuk di wad dan di rumah Allahyarham. Dan dalam masa yang sama turut diberitahu adalah satu lagi kluster warga emas di Kuala Selangor yang mana 7 positif COVID-19 setakat ini dan seramai 64 orang telah menjalani saringan COVID-19 susulan 1 kes positif dikenal pasti melibatkan penghuni rumah jagaan warga emas di Kuala Selangor. Ketua Pengarah Kesihatan katanya daripada saringan itu 7 individu didapati positif COVID-19 sehingga 17 Jun 2020 jam 12.30 hari seramai 64 orang telah disaring di sebuah rumah jagaan warga emas di Kuala Selangor setelah 1 kes positif COVID-19 dikenal pasti penghuni rumah jagaan ini. Saringan ini termasuk 12 kaki tangan, 24 penghuni, 10 ahli keluarga, 13 petugas kesihatan dan 5 orang awam. Dan dari kesemuanya, 7 didapati positif. Dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Noor Hisham mengenai kluster kes kematian di Sabah dan juga kluster warga emas di Kuala Selangor ini. Saringan COVID-19 telah dijalankan dan beliau didapati positif. Sebelum ini, beliau telah mendapat rawatan untuk penyakit jantung di Hospital Queen Elizabeth II. Aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan dan didapati 2 kaki tangan ward adalah positif COVID-19.
Sehingga 17 Jun 2020 jam 12 tengah hari, seramai 63 individu termasuk 21 anggota kesihatan, 2 pesakit, 40 ahli keluarga dan rakan-rakan telah dikenal pasti serta disaring. Saringan ini termasuk 12 kaki tangan, 24 penghuni, 10 ahli keluarga, 13 petugas kesihatan dan 5 orang awam. Daripada saringan tersebut, didapati 7 kes positif COVID-19 telah dapat dikesan. 43 kes negatif COVID-19 dan 14 masih menunggu keputusan. Baik, seterusnya kita nak ceritakan tentang rawatan COVID-19 pula. Kita memasuki fasa pemulihan ini. Pasti ramai yang ingin merasakan normal itu balik, tetapi ini bergantung kepada bukan sahaja sikap kita, pematuhan kita terhadap SOP dan normal baharu ini, tetapi juga bergantung kepada penemuan ubat dan rawatan COVID-19 ini. Dan terbaru, kumpulan penyelidik yang diketuai pasukan Universiti Oxford menilai keberkesanan ubat dexamethasone yang diberikan kepada lebih 2,000 pesakit COVID-19 yang tenat dan mendapati keputusan yang agak positif. Tapi apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham adalah jangan sewenang-wenangnya ambil ubat tersebut. Katanya orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengambil ubat jenis dexamethasone sewenang-wenangnya tanpa preskripsi daripada doktor. Jelas beliau, ubat jenis steroid yang digunakan untuk mengurangkan radang dalam pelbagai penyakit itu mempunyai kesan sampingan dan juga komplikasi tertentu. Dan paling pentingnya, steroid itu hanyalah sesuai digunakan untuk pesakit COVID-19 di kategori 4 atau 5, iaitu pada tahap yang lebih serius. Jadi, beliau seru kepada orang ramai supaya berwaspada untuk tidak menyalahgunakan atau mengambil ubat dexamethasone itu tanpa preskripsi daripada doktor. Ini kerana ubat tersebut ada kesan sampingannya dan perlu diimbangi dengan keperluan penggunaan ubat bagi penyakit tertentu. Tak tahu sama ada betul-betul perlukan atau tidak. Tetapi hasil dapatan awal recovery trial yang dijalankan ketika ini menunjukkan ubat tersebut dapat mengurangkan risiko kematian itu sehingga 1/3 dalam kalangan pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala pernafasan serius, terutamanya mereka yang memerlukan bantuan pernafasan. Jadi dalam pada kita melihat kepada perkembangan positif, perkembangan pembangunan ubat dan rawatan COVID-19 ini, dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati seperti mana kita lihat banyak laporan mengenai chloroquine dan sebelum ini hidroksikloroquine yang diwar-warkan oleh beberapa pemimpin dan juga beberapa pakar, tetapi masih lagi tiada keputusan ataupun hasil kata sepakat oleh pakar dan doktor mengenai keberkesanannya kerana masih ada lagi side effect, kesan sampingannya. Dan ada kita bawakan laporan sebelum ini bahawa seorang lelaki yang mencuba ubat tersebut di Amerika Syarikat telah pun maut kerana tidak mendapatkan preskripsi ataupun nasihat daripada doktornya. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik, tetapi perlu juga kita berwaspada dalam kita mengambil ubat tersebut. Untuk itu kita dengarkan apa yang dikongsikan Ketua Pengarah semalam. So evidence suggests that we can use dexamethasone, but nonetheless we must be careful in terms of usage of this medicine because it has its side effect and complication as well. The doctors have to actually prescribe this. So we advise to the public do not use dexamethasone without a prescription. So I think it's important, and this is a useful drug. It's been in our formulary and we've been using it for other diseases. So now the issue is, can we use it for COVID patients? You can use it. Recommendation is for advanced cases, category 4 or 5, but not in category 1 or 2. Apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham itu turut disokong oleh WHO sebenarnya. Pada hari ini ada mengatakan bahawa dexamethasone hanya untuk pesakit yang serius. Jadi kita perlu mengambil perkara ini sebagai satu perkara yang penting juga. Nasihat-nasihat mereka yang pakar ini perlu diambil kira dalam kita mengambil keputusan untuk menggunakan jenis ubat yang diperlukan ketika ini. Dan dalam masa yang sama kita juga membawakan satu lagi kelonggaran yang diumumkan oleh kerajaan ini untuk di Sabah, yang mana panggung wayang serta perkhidmatan kecantikan dan kesihatan di Sabah dibenarkan mulakan operasi berkuat kuasa serta-merta. Ini kata Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, yang katanya pembukaan beberapa sektor itu sejajar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit secara berperingkat di negeri itu. Walau bagaimanapun,
beliau turut menyarankan bahawa apa sahaja aktiviti yang dilonggarkan ataupun aktiviti sosial yang dibenarkan ketika ini perlu mematuhi SOP yang dibenarkan, iaitu memakai penutup mulut, menggunakan cecair penyakuman dan juga mengamalkan penjarakan sosial. Dan katanya kerajaan negeri memutuskan untuk membenarkan pengendali aktiviti-aktiviti panggung wayang, solekan, dandanan rabot, rawatan muka, tata rias kuku serta refleksologi dan urut. Itu apa yang kita bawa perkembangan di Sabah. Yang mana selepas ini orang Sabah boleh pergilah berurut. Ya, Naila. Ya, dalam masa yang sama kita juga ingin lihat perkembangan lain, apa lagi kelonggaran yang diberikan ketika PKPP ini. Ini pula berita baik buat kanak-kanak di luar sana, terutamanya mereka yang tidak dapat pergi ke sekolah dan mungkin tidak ada adik-beradik dan sebagainya. Saya lihat ramai sebenarnya yang tertekan berada di rumah ini, dan terbaru yang diumumkan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tiada lagi larangan untuk kanak-kanak keluar beriadah. Dan semalam beliau kongsikan kelonggaran itu diberikan dengan syarat perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Katanya sekarang ini sudah boleh, tiada larangan untuk kanak-kanak beriadah lagi. Taman-taman permainan sudah mula dibuka. Anak-anak sudah boleh keluar, tapi janganlah berhimpun beramai-ramai di kawasan riadah tersebut. Dan katanya mereka sudah katakan kena ada penjarakan sosial, tidak berhimpit-himpit dan sebagainya. Jadi walaupun taman permainan dibuka, tetapi SOP-nya perlulah dipatuhi. Tetapi kita tak tahu lagi bagaimana agaknya SOP itu ditetapkan, sama ada pihak berkuasa yang akan menjaga di kawasan tersebut ataupun ia bergantung kepada tanggungjawab ibu bapa masing-masing untuk menjaga kanak-kanak mereka dan penjarakan sosial itu terus diamalkan, dipraktikkan. Tetapi saya lihat ini satu perkembangan yang amat positif kerana PKP ini bukan saja mendatangkan kesan yang selalu kita ceritakan, kesan ekonomi, tetapi mungkin kesan yang mungkin kita tak lihat adalah pada kanak-kanak kita sendiri, bagaimana mereka terkesan dari sudut emosi dan mental itu, tak dapat nak keluar dan terpaksa berada di rumah. Dan mungkin kanak-kanak juga tak faham lagi risiko jangkitan COVID-19 itu, betapa pentingnya kita duduk di rumah, betapa besarnya, signifikannya pandemik COVID-19 ini. Jadi kita harap dalam masa yang sama ibu bapa juga perlulah lagi berhati-hati dalam mereka menjaga dan memantau kanak-kanak mereka apabila pergi beriadah di kawasan-kawasan tempat awam ini, Gigi. Dan dalam masa yang sama kita nak dengarkan perkongsian yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai perkara ini. Sekarang ni dah boleh, ya, kita tidak ada larangan untuk kanak-kanak beriadah lagi, tidak ada larangan, ya. Taman-taman permainan dah mula dibuka, anak-anak dah boleh keluar. Cuma peringatan kita adalah supaya janganlah berhimpun beramai-ramai di kawasan riadah tersebut. Sebab kita dah katakan, kalau boleh perlu ada penjarakan sosial, tidak ada berhimpit-himpit dan sebagainya. Jadi walaupun taman permainan dibuka, tetapi SOP-nya tetap juga perlu dipatuhi, larangan-larangan. Begitu juga dengan shopping kompleks. Tidak ada tegahan yang tidak membenarkan kanak-kanak pergi untuk membeli permainan bersama ibu bapa mereka dan sebagainya. Cuma saya sentiasa mengingatkan jangan bawa anak-anak kerana kanak-kanak merupakan golongan yang berisiko tinggi. Jadi ibu bapa perlulah menjaga kepentingan anak mereka, walaupun mereka yang membawa anak sebagai contoh, tidak ada hukuman pun kerana tidak diwartakan, iaitu anak-anak tidak boleh dibawa keluar untuk ke restoran ke untuk pergi ke shopping kompleks. Tetapi oleh kerana anak-anak merupakan risiko tinggi dari segi jangkitan COVID-19, maka kita galakkan supaya anak-anak tidak dibawa bersama. Itu saja. Ya, rasanya ibu dan bapa selepas ini perlu menjadi mata utama kepada anak kalau bawa mereka keluar, terutama kalau anda melihat adanya perkumpulan orang ramai,
queue yang panjang, tidak perlulah anda bawa, dan dalam masa yang sama perlu diingatkan, perlu diberi mungkin pengetahuan kepada anak-anak ini bahawa apa itu SOP yang ditetapkan, mengapa SOP ini ditetapkan. Dan dalam masa yang sama ada lagi satu pengumuman yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa peraturan makan di restoran tidak lagi terhad kepada kapasiti maksimum 4 orang bagi satu meja. Katanya sekarang ini Datuk Ismail Sabri berkata jumlah pengunjung bagi sebuah meja makan di restoran dibenarkan mengikut saiz meja disediakan asalkan ada penjarakan sosial. Kita dengarkan apa katanya. Boleh. Bagi saya boleh. Selagi ada penjarakan sosial, boleh. Kalau meja panjang boleh muat 10. Tetapi mesti ada penjarakan sosial. Isunya adalah penjarakan sosial. Ya. Kalau meja besar 10, dia duduk 2 orang sebagai contoh. Jadi kalau dia 8, boleh muat untuk 8 lah. Jadi kita tidak ada halangan dari segi itu. Itu tadi. Lepas ni bolehlah kalau kita pergi makan kan. Sebab biasanya sebelum ni kalau di kedai-kedai makan satu meja tu hanya dibenarkan 2 orang. Dan lepas ni akan ikut saiz meja lah. Dalam masa yang sama kita pun perlu berhati-hati bahawa jangan mengikut perasaan sangat. Kena ikut saiz meja lah. Kalau meja tu kecil takkanlah nak letak sampai 5-6 orang dekat situ. Tapi apa pun kita akan bawakan lebih banyak perkembangan di astroawani.com. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan perkembangan COVID-19 dan juga kelonggaran dalam fasa PKPP ini, fasa pemulihan. Sekarang kita nak beralih ke beberapa perkembangan lain pula. Ini perkongsian Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI semalam, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berhubung HSR. Mungkin kita dah lupa sedikit dengan isu HSR ini. Sibuk kita bawakan perkembangan COVID-19 dan sebagainya. Tetapi ini satu perkembangan terbaru di mana Malaysia tidak perlu membayar sebarang pampasan kepada Singapura atas penangguhan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura atau HSR. Katanya persetujuan secara bersama itu dicapai kedua-dua negara sebelum ini. Jelasnya pasukan teknikal dari kedua-dua negara akan berjumpa selepas Hari Raya untuk membincangkan aspek teknikal projek mega tersebut. Tetapi secara prinsipnya katanya telah bersetuju bahawa projek ini memberi manfaat kepada kedua-dua negara, tapi kenalah duduk bersama untuk berbincang isu teknikal. Kita dengarkan apa perkongsian beliau. Pada prinsipnya, I think we have agreed that this particular project is beneficial to both countries, Singapore and Malaysia. But we need to sit down and discuss the technicalities of this particular project. So we need more time. Kalau kita boleh conclude the whole exercise within 3 to 4 months, then certainly we will mitigate. Ya, dalam masa yang sama, bekas timbalan Presiden PKR itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, turut mengemukakan satu kenyataan yang kiranya menarik perhatian juga. Beliau berkata bahawa beliau menggesa seseorang dalam bekas parti yang disertainya itu untuk muhasabah diri. Kata Datuk Seri Azmin, disebabkan oleh 2 individu, rakyat telah diheret ke kancah politik sejak tahun 1998 dan isu sama masih gagal diselesaikan hingga ke hari ini. Tanpa menamakan mana-mana individu, Azmin berkata pertikaian politik berkenaan calon Perdana Menteri mencetuskan rasa muak dalam kalangan anggota parti sekaligus memaksa keluar dari parti itu. Dan keadilan PKR harus mengambil tanggungjawab ini untuk membuktikan bahawa seseorang dalam keadilan harus melakukan muhasabah. Anggota PKR sudah muak dengan politik yang melampau dalam keadilan sehingga rakyat menjadi mangsa dan katanya cukup-cukuplah sehingga hari ini tidak selesai lagi nak pilih siapa calon Perdana Menteri. Naila. Ya, tapi adakah ia wajar untuk meletakkan kesemuanya pada 2 individu itu ataupun mungkin tanggungjawab itu sama ditanggung oleh ahli politik lain juga yang sama-sama juga mungkin juga terlibat dalam percaturan politik ini sejak beberapa bulan yang lepas, tapi kita nak dengarkan apa yang dikatakan beliau. Anggota sudah muak
dengan politik yang melampau di dalam keadilan sehingga rakyat menjadi mangsa. Cukuplah sehingga hari ini pun tak selesai lagi nak pilih siapa calon Perdana Menteri. Kalau itu tak boleh diselesaikan. Daripada tahun 98, rakyat diheret ke jalan raya, rakyat diheret dalam kancah politik kerana dua individu ini. Kalau tidak A, B, tidak B, A, sampai bila kita nak selesaikan masalah negara? Jadi saya ingat, at least for the last 3 months, orang dah tak tanya dah siapa the next Prime Minister. Aman 3 bulan. Tapi kalau PH masuk balik, itulah perbincangan setiap hari. Aku nombor 9, aku nombor 8, aku nombor 10. Jadi saya ingat cukuplah. Ya, itu kata oleh Datuk Seri Azmin Ali berkenaan itu. Tapi ini satu lagi perkembangan yang mengenai perkembangan politik negara apabila Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak meletakkan calon pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri Chini pada 4 Julai ini. Itu yang dikatakan oleh Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu kenyataan memaklumkan beliau Bersatu akan memberi laluan kepada calon Barisan Nasional yang mewakili Perikatan Nasional PN bagi mempertahankan kerusi itu. Dan sebelum ini Barisan Nasional mengumumkan akan meletakkan calon bagi mempertahankan kerusi yang dibenanginya pada pilihan raya umum ke-14 lalu, manakala Pakatan Harapan pada masa sama menyatakan tidak meletakkan calon kerana aspek keselamatan pengundi ekoran penularan pandemik COVID-19. Dan PRK Chini diadakan pada 4 Julai depan dan ini menjadi pilihan raya kecil pertama kali diadakan selepas pentadbiran kerajaan PN dan agak menarik juga, ini juga menjadi pilihan raya kecil pertama sejak mulanya pandemik COVID-19 ini melanda negara kita. Jadi pada masa sama kita juga akan lihat bagaimana SOP itu ditetapkan, apa jenis penjarakan sosial dan jenis SOP lain yang perlu diamalkan ketika pilihan raya kecil ini berlangsung. Jadi satu perkembangan yang amat menarik, kita akan ikuti perkembangan ini. Dan kita nak beralih ke berita seterusnya. Sebelum kita akhiri Awani Pagi, kita nak ceritakan tentang sempadan negara. Itu menjadi satu lagi tumpuan negara ketika kita ingin berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dan kita ingin bergerak ke hadapan. Langkah seterusnya adalah untuk membuka sempadan negara dan beberapa negara lain telah mengambil langkah tersebut, tetapi buat Malaysia sendiri mungkin belum bersedia. Apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Malaysia boleh membuka sempadan negara, namun segalanya bergantung kepada disiplin rakyat dalam memastikan jumlah kes COVID-19 tidak meningkat dengan mendadak selepas sempadan dibuka. Katanya tiada guna pintu sempadan dibuka dengan tergesa-gesa kerana sekiranya kes positif meningkat, negara terpaksalah menutupnya semula. Dan untuk itu kita nak dengarkan laporan ini. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata tidak guna pintu sempadan dibuka dengan tergesa-gesa kerana sekiranya kes positif meningkat, negara terpaksa menutup semula sempadannya. Sebenarnya kalau kita buka tetapi orang kita tak berdisiplin dan akhirnya jumlah mereka yang berjangkit COVID ini meningkat, kita terpaksa tutup balik. Dan kalau sekiranya jumlah nombor COVID kita banyak, tak ada negara lain yang akan setuju mewujudkan green lane dengan Malaysia. Jadi ini juga banyak bergantung kepada rakyat kita dan sama ada kita berdisiplin atau tidak dalam menghadapi COVID masing-masing. But at the moment, I think we are on the right track. Sementara itu, Hishamuddin menegaskan adalah tidak adil apabila ada pihak menuduh Malaysia tidak berperi kemanusiaan dan tidak prihatin terhadap warga Rohingya. Kemudian kita bersetuju daripada dulu lagi. Masalah Rohingya mesti diselesaikan at source. Maknanya gerakan stage ini. Dan itu merupakan pendirian kita dan kita sampaikan di semua platform antarabangsa. Bergantung kepada disiplin kita juga untuk memastikan sama ada sempadan negara itu selamat untuk dibuka atau tidak. Ini kalau kita boleh lihat di New Zealand, Perdana Menterinya Jacinda Ardern telah mengerahkan
tentera tertinggi bagi mengetatkan pintu sempadan. Kita ketahui bahawa secara umumnya semua tahu bahawa New Zealand telah mencatatkan sifar kes COVID-19 untuk lebih 20 hari, lebih kurang 24 hari. Kemudian semalam telah mencatatkan 2 kes positif daripada 2 wanita yang dibenarkan pulang dari London tanpa mengenakan ujian saringan terlebih dahulu. Dan disebabkan itu, Jacinda Ardern mengerahkan pemimpin tentera tertingginya untuk mengawasi pintu masuk sempadan dan kemudian pegawai kesihatan bagaimanapun maklumkan mereka kedua yang positif itu tidak mempunyai hubungan dengan orang lain sepanjang perjalanan terbabit. Namun langkah awal telah diambil oleh Ardern dengan menghubungi kesemua 320 orang yang mungkin bersentuhan dengan 2 individu itu sewaktu dalam penerbangan ataupun di hotel. Dan sebelum diumumkan ada 2 kes ini, kita tahu New Zealand pun memang dah merekodkan sifar kes untuk lebih 3 minggu. Dan ini antara perkara yang kita perlu titik beratkan sebelum keputusan membuka sempadan negara itu dibuat. Ya, betul. Dan kita sedia maklum kalau kita lihat pentadbiran di New Zealand ini, sejak mulanya pandemik COVID-19 ini mereka sering mengambil langkah yang proaktif. Tetapi dalam masa yang sama kita pula berada dalam situasi yang berbeza di mana kita mungkin tidak lagi bersedia untuk membuka sempadan itu. Kita masih belum lagi capai kes sifar COVID-19 itu dalam masa yang jangka masa yang panjang. Tetapi apa yang dicadangkan, ini satu idea yang sangat menarik dicadangkan oleh HSBC di mana Malaysia mungkin boleh tubuhkan satu travel bubble bersama 3 negara ASEAN lain iaitu Vietnam, Thailand dan Singapura. Ini bagi melaksanakan satu gelembung ataupun bubble pelancongan bagi membolehkan pelancong dari negara berkenaan melancong di keempat-empat negara tersebut. Ini berdasarkan satu laporan terbaru, katanya keempat-empat negara berkenaan berpotensi membuka pintu sempadan masing-masing khusus untuk pelancong dari 4 negara tersebut setelah melihat kejayaan Malaysia, Vietnam, Thailand dan Singapura mengawal jangkitan COVID-19 dengan baik. Jadi, secara amnya bubble ini membolehkan penduduk dari kawasan dengan jangkitan COVID-19 yang rendah untuk melancong ke negara lain. Dan seperti kita tahu, kita sering membawakan kisah-kisah penggiat industri pelancongan ini, mereka lah antara yang paling terkesan di seluruh dunia. Jadi kita akan lihat sama ada idea ini mungkin boleh dilaksanakan atau tidak. Jadi kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Nailah Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.